Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam channel Cikgu Hairiri. Jangan lupa yang belum subscribe, sila subscribe dan share kepada yang lain. Hari ini kita akan sambung pada video sebelum ini, Matematik tingkatan 5, bab ketiga, tajuk insurans, matematik pengguna yang insurans. Video sebelum ni dah belajar tentang apa itu risiko, apa itu reinsurans. Untuk insurans kita bagi kepada dua, insurans hayat dan juga insurans am. Insurans am pula ada 5 jenis insurans am. Untuk video kali ini saya akan tunjuk bagaimana untuk mengira premium. Pengiraan premium. Apa itu premium? Video sebelum ni saya terangkan konsep insurans. Biasa pemegang polisi dia akan bayar premium kepada syarikat insurans, dan syarikat insurans akan bagi pampasan. Bagaimana pembayaran premium tersebut? Ini yang kita akan belajar. Kita akan lihat bagaimana mengira premium bagi insurans hayat. Dalam insurans hayat, untuk menentukan bayaran premium, syarikat insurans akan mengambil beberapa perkara, faktor yang akan diambil kira untuk menentukan premium. Pertama, tentang umur. Maksudnya umur ni, bila usia seseorang itu semakin meningkat, contoh umur dia dah 50 tahun, baru dia nak beli insurans hayat, jadi dia punya charge premium mahal, lebih berbeza dengan orang yang umur dia 20 tahun. Umur 20 tahun, mungkin premium dia murah, rendah. Kerana apa? Syarikat insurans akan mengambil kira kebarangkalian, risiko. Kalau umur 50 tu konon lebih kurang lah kan, risiko untuk hidup tu semakin pendek berbanding dengan orang yang umur 20 tahun. Ajal tak tentu, tak kira usia, tetapi kebarangkalian yang dilihat oleh syarikat insurans. Jadi dia akan ambil kira umur. Kedua, dia akan ambil kira juga jantina. Jantina lelaki dan perempuan berbeza dia punya premium dia. Sebab tu nak ambil insurans hayat, dia akan tanya umur, jantina, lelaki atau perempuan. Kemudian dia ambil kira juga, ada syarikat insurans akan ambil kira merokok ataupun tidak. Seorang yang merokok, risiko penyakit kritikal lebih tinggi berbanding orang yang tidak merokok. Kebarangkalian dia, ini lebih kurang lah. Ada beberapa perkara lain, kriteria yang diambil kira oleh syarikat insurans. Maknanya syarikat insurans dalam menentukan premium, dia akan ambil kira beberapa perkara dahulu. Rumus dia pengambil kira pengiraan premium adalah nilai muka polisi. Apa dia nilai muka polisi? Nilai muka adalah amount ataupun nilai yang perlu, yang telah dibuat perjanjian, yang perlu syarikat insurans bayar. Contoh, kalau ahli dia ambil insurans hayat, untuk cover papasan dia tak 100,000. Maknanya kalau ada kematian, ahli mati, syarikat insurans akan bagi 100,000 kepada isteri ataupun anak, ataupun ikut perjanjian yang kita belajar sebelum ni. 100,000 itu dibagi sebagai nilai muka. Nilai muka 100,000. Mungkin 250,000, mungkin 200,000 nilai muka. Jadi premium akan nilai muka bagi dengan X ringgit. X ringgit berdasarkan jadual. X ringgit ni berdasarkan 1,000, contoh 1,000 daripada nilai muka. Contoh dia ambil kira 1,000 daripada nilai muka. Kalau nilai muka 1,000, dia ambil kira 1,000 X ni. Berapa dia ambil kira untuk chargekan premium dia, darab dengan kadar premium per X. Kadar premium per X ni dia ambil kira pada jadual. Dia ambil kira pada jadual yang dikeluarkan oleh syarikat premium, syarikat insurans. Ni dia perkara yang penting awak kena tahu. Jadual kadar premium. Jadual kadar premium ni akan dikeluarkan oleh syarikat insurans. Dia akan beri amount kasar premium yang dikenakan kepada pemegang polisi. Dia akan beritahu kat sini. Kadar premium per X ni, dia akan ambil kira daripada jadual. Kemudian nilai muka polisi ialah jumlah wang
yang dipilih oleh pemegang polisi untuk mendapatkan perlindungan insurans. Yang saya buka tadi lah, contoh 100,000, 200,000, 250,000. Kalau lebih nilai muka dia, lebih mahal dia punya premium. Kalau sikit nilai muka, rendah dia punya premium. Okey, kalau kita lihat contoh mungkin awak lebih faham. Okey, mari kita lihat contoh. Okey, ini contoh ya. Jadual kadar premium. Okey, ini syarikat insurans keluarkan dia punya kadar premium dia. Okey, jadual kadar premium tahunan bagi setiap 1,000. Nilai X tadi adalah 1,000. Maknanya dia macam ni. Syarikat insurans ni dia tetapkan okey setiap tahunan bayar setiap 1,000 daripada nilai muka. Okey. Boleh baru tahunan yang ditawarkan oleh syarikat insurans X saja adalah seperti berikut. Ni dah nilai dia. Okey. Okey. Ni usia. Merokok bukan perokok. Lelaki perempuan dia beza. Dia punya bayaran. Okey. Kita lihat bagaimana kita selesaikan masalah. Berdasarkan jadual tersebut, hitung premium tahunan bagi setiap situasi berikut. Okey, yang pertama, Encik Guan. Encik Guan ingin membeli polisi insurans tersebut bernilai 100,000. Apa maksud 100,000? 100,000 ni lah nilai muka. Yang Encik Guan nak beli polisi insurans dia ni. Mana 100,000 dah akan dibayar. Kalau Cik Guan meninggal dunia, mana syarikat insurans akan bayar 100,000 pampasan kepada keluarga Encik Guan. Ini nilai muka dia 100,000. Dia berumur 39 tahun. 39 tahun di sini. Okey, seorang yang sihat dan tidak merokok. Maknanya premium dia asal dia dah RM2.49. Okey, kita lihat bagaimana nak mengira. Okey, premium adalah ini rumus yang dah tunjuk tadi. Okey, nilai muka polisi. Nilai muka polisi maknanya 100,000. Bahagi dengan RMX ni adalah tahunan adalah sebanyak 1,000. Kalau dia nak bayar tahunan, maknanya X ringgit tu ada 1,000. Darab dengan kadar premium per X. Kadar premium per X yang kita lihat pada jadual. Maknanya kalau dia umur dia 39 di sini, kemudian dia bukan perokok di sini, dia lelaki. Maknanya RM2.49. Okey, kita nilai muka 100,000. Nilai muka 100,000. Kadar premium RM2.49. Ni dia. Kadar premium RM2.49 berdasarkan jadual. Okey, jadi 100,000 nilai polisi bagi dengan 1,000 yang di sini darab dengan RM2.49. Macam mana kita dapat RM2.49? Kita ambil daripada jadual. Okey. Jadi dia kena bayar setiap tahun RM249. RM249. Okey, premium tahunan ya. Yang Cik Guan kena bayar. Okey, kita sambung lagi contoh seterusnya. Jadual yang sama. Okey, kita lihat orang lain pula. Puan Sapuva. Puan Sapuva berumur 36 tahun. Okey, usia dia 36 tahun. Seorang yang sihat dan tidak merokok. Ingin membeli polisi insurans tersebut bernilai 250,000. Itu adalah nilai muka. Nilai muka dia 250,000 dan menambah. Ni dia tambah polisi penyakit kritikal. Maknanya Puan Sapuva ni dia beli insurans untuk nilai muka dia 250,000 insurans hayatnya. Kemudian dia nak minta tambah polisi penyakit kritikal. Bagi syarikat insurans XYZ menawarkan polisi penyakit kritikal dengan memberikan perlindungan sebanyak 30%. Maknanya XYZ, syarikat XYZ ni dia boleh bagi tawaran untuk penyakit kritikal sebanyak 30% daripada nilai muka, daripada 250,000. Dan kadar premium bagi setiap 1,000, setiap 1,000 tadi nilai X dia ialah RM1.77. Mengikut umur dan status kesihatan Puan Sapuva. Okey, kita lihat penyelesaian. Okey, pertama sekali ni rumus yang kita ingat. Kemudian kita lihat nilai muka 250,000. Ini yang pertama. Nilai muka adalah 250,000. Kemudian mana premium untuk asas dia dah RM1.50. Maknanya secara asas dia, kalau dia tak ambil yang penyakit kritikal,
250,000 per dengan 1,000 darab dengan RM1.50. Tetapi ingat dia ada tambah untuk penyakit kritikal. Jadi kita kira pula penyakit kritikal. Jumlah perlindungan untuk penyakit kritikal ini 30%. Nilai muka asas maknanya 30% daripada 250,000. Maknanya syarikat insurans XYZ boleh cover untuk penyakit kritikal sehingga 75,000. Kalau Puan Safuwa ni ada penyakit kritikal, dia boleh bayar sehingga 75,000. Dia akan cover. Bagaimana nak kira premium yang ini pula? Jadi kita kira premium asas tadi tambah dengan premium yang penyakit kritikal. Okey. Premium tahunan Puan Safuwa, okey, premium asas yang tadilah 250,000 bagi dengan 1,000 darab dengan RM1.50. Tambah pula dengan premium tambah penyakit kritikal berapa? 75,000. Bagi dengan berapa? Bagi dengan 1,000 juga, setiap 1,000. Darab dengan berapa? 77 sen. Okey, ini dia. Ini untuk asas. Asas tadi tambah dengan yang ini. 75,000 bagi 1,000 darab dengan RM1.77. Jadi kita akan dapat, kalau awak gunalah kalkulator, awak akan dapat RM375 tambah dengan RM132.75. Awak akan dapat jawapan RM507.75. Ini contoh pengiraan premium untuk insurans hayat. Okey, kita lihat pula bagaimana pengiraan premium untuk insurans motor. Insurans motor dikira berdasarkan tarif motor yang menyediakan premium minimum bagi perlindungan insurans tersebut. Tarif ini dikawal oleh undang-undang. Maksudnya, dalam premium insurans motor, undang-undang akan keluarkan satu tarif motor. Apa itu yang dikatakan motor? Macam kereta, lori, bas. Ini semua motor sebenarnya. Van. Okey. Dia akan keluarkan berapa premium minimum untuk motor tersebut. Okey, ini undang-undang yang akan keluarkan. Jumlah premium bergantung pada faktor-faktor seperti, dia sama seperti premium insurans hayat. Dia ada beberapa faktor yang mempengaruhi harga premium dia. Okey. Pertama, dia akan lihat jenis kenderaan. Jenis kenderaan akan mempengaruhi premium. Kemudian kapasiti enjin. Kemudian apa lagi? Jenis dan jumlah perlindungan yang diinginkan. Sampai 60,000 kalau kereta mahal, mungkin sampai 100, 200,000. Makin mahal, perlindungan dia lagi mahal, lagi tinggi dia punya premium. Okey, kadar premium yang dikenakan adalah berbeza bagi setiap polisi motor. Okay, sebelum ni pun, video sebelum ni, saya dah terangkan tentang polisi. Ada 4 jenis polisi insurans motor. Okay, kita lihat. Ini ada 4 jenis polisi. Satu, polisi akta dan polisi pihak ketiga. Bagi polisi pihak ketiga, dia akan hanya ambil kira bergantung pada kapasiti enjin sahaja. Okay, nanti kita lihat contoh pasti awak lebih faham. Awak baca dan dengar ini mungkin awak tak berapa jelas. Lepas ni saya akan bagi contoh supaya lebih jelas. Okey, yang kedua, polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian. Okey, kadar premium ialah 75% daripada premium asas komprehensif. Kita lihat pada komprehensif. Okey, komprehensif pula, dia bergantung pada kapasiti enjin dan nilai kenderaan semasa ingin diinsurankan. Okey, kita lihat ini jadual tarif. Jadual tarif yang dikeluarkan oleh undang-undang. Ini jadual tarif pada tahun 2015. Okey, bagi polisi komprehensif, kadar yang dikenakan adalah 1,000 pertama. Ini adalah untuk nilai yang 1,000 pertama. Jumlah yang diinsurankan. Kemudian yang berikutnya, ada rumus dia. Ini dia. Rumus mengira premium, okey, 1,000 pertama, dia akan lihat pada jadual. 1,000 pertama, dia lihat pada jadual ni. Contoh, kalau nak lebih faham macam ni. Contoh, saya beli satu kenderaan 1,600cc atau 1,500cc. Berdasarkan jadual, untuk jadi insurans saya ambil untuk kereta ni untuk 50,000. Contoh, 50,000. Mana 1,000 pertama, dia akan
ambil RM305.50. Kalau saya beli di Semenanjung. Kalau di Sabah Sarawak lain pula premium dia. Okey. Ini tu 1,000 pertama. 1,000 yang berikutnya pula. Setiap 1,000 yang berikutnya. Maknanya kalau 50,000, kita ada 49,000 lagi kan. Setiap 1,000 yang berikutnya pula. Okey, RM26 bagi setiap 1,000 yang berikutnya. Ini bagi Semenanjung. Kalau bagi Sabah Sarawak, RM20.30. Dia ada kiraan dia. Yang membezakan antara Sabah Sarawak dan juga Semenanjung. Okey, kita lihat contoh untuk awak lebih faham. Lihat ni contohnya. Encik Ramli, awak kena faham betul. Encik Ramli membeli sebuah kereta model Proton Izora. Proton Izora 1.6. Maknanya 1,600 cc. Untuk digunakan di Semenanjung, Malaysia. Kenapa nak highlightkan Semenanjung? Kerana dia ada perbezaan premium antara Semenanjung dengan Sabah Sarawak. Okey, maklumat kereta itu adalah seperti berikut. Okey, jumlah yang ingin diinsurankan RM60,000. Ini biasanya waktu kita beli kereta, kita akan deal dengan syarikat penjual kereta tersebut lah. Ni value ataupun nilai kereta tersebut dan berapa nak diinsurankan. Okey, ni kita nak insurankan RM60,000. Umur kenderaan dah 5 tahun. Dia beli second hand, mana kereta ni dah 5 tahun. Capacity engine 1,600 cc. NCD 25%. Apa dia NCD? NCD ni, okey. NCD ni adalah diskaun tanpa tuntutan. Kalau boleh baca ini, okey. Maksudnya macam ni. Contoh Ali. Dia beli kereta. Dia beli kereta dan dia beli insurans. Insurans kereta dia RM60,000. Tak kisahlah berapa ribu, RM60,000, RM50,000, okey. Dia dah beli insurans selama setahun. Setahun dia guna kereta dia tak accident. Dia tak claim apa-apa pun pada pihak insurans. Sebab dia dia mandungan cermat. Jadi selama setahun dia tak mengalami apa-apa kemalangan dan dia tak claim. Dia tak tuntut daripada insurans. Jadi tahun kedua, bila dia nak perbaharui insurans dia dapat potongan NCD. Ada kiraan dia mungkin 5%. Okey, jadi premium dia akan ditolak dengan 5% NCD. Kemudian tahun kedua, tak accident juga. Naik lagi 10% ditolak NCD dia. Tahun ketiga, dia accident. Dia mengalami kemalangan, dia tuntut pada insurans. Dia kemalangan dan kemalangan tu melibatkan kos sampai 3-4 ribu. Jadi dia tuntut pada insurans untuk cover, untuk buat pampasan ganti rugi kenderaan dia. Okey, bila dia nak perbaharui semula, dia punya untuk tahun keempat tu, dia punya insurans, jadi NCD dia kosong semula. Kosong semula sebab dia dah mula buat tuntutan. Okay? Dan dia ada maksimum lah. Paling tinggi 4% untuk NCD. Biasanya 25% lah, 25%. Okey, jadi Encik Ramli ni, dia punya NCD 25%. Jadi bagaimana kita kira dia punya premium? Okey, soalannya, hitung premium kasar bagi Encik Ramli untuk polisi komprehensif. Katakan kalau dia beli insurans ikut komprehensif, berapa dia kena bayar? Kedua pula, kalau nak beli ikut polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian, berapa perlu bayar? Dan yang ketiga, polisi pihak ketiga. Sebenarnya soalan ni ada 3 perkiraan yang awak perlu buat. Okey, yang pertama kita lihat. Okey, sekiranya Cik Ramli nak beli polisi komprehensif, berapa dia kena bayar? Pertama sekali, kita lihat rumus dia. Bagi Semenanjung Malaysia, premium asas RM1,000 yang pertama kita lihat pada jadual. Itu tambah dengan RM26 bagi setiap RM1,000. Okey, kita lihat pada RM1,000 pertama, RM305.50 dia kena bayar. Ini untuk RM1,000 yang pertama. Dia nak insurans RM60,000 kan. Jadi RM1,000 pertama dia kena bayar RM305.50. Mana saya dapat RM305.50 ni? Kita lihat pada jadual. Yang dikeluarkan oleh tarif motor yang dikeluarkan oleh undang-undang. Okey, tarif motor ni dah beritahu kalau 1,650 cc. Ini nilai dia. Ini yang jadual yang saya dah tunjuk tadi. Okey, dia punya 1600, mana RM305.50. Okey, ini untuk 1,000 yang pertama. Okey, faham? Okey, mana sekarang dia ada 60,000 dia insurans kan. Sekarang ada baki berapa? 59,000 lagi kan. Okey, ada 59,000 lagi yang perlu
bayarkan premium dia. Okey, setiap RM59,000 tu dia kena bayar, setiap RM1,000 kena bayar RM26. Jadi RM26 darab dengan 59. Kenapa 59? Sebab 59,000 bahagi 1,000. 59,000 bahagi dengan 1,000 akan dapat 59. Darab dengan RM26 akan menjadi RM1,534. Maknanya untuk RM59,000 tadi dia kena bayar RM1,534. Terima pertama RM305.50 tambah dengan RM59,000 lagi kena bayar RM1,534. Ini premium asas yang dia perlu bayar. Jadi premium asas adalah A tambah B menjadi RM1,839.50. Mana dia tambah yang ini. Tambah yang sebelum pertama dengan tambah RM59,000 bakinya. Jadi dia kena bayar RM1,839.50. Kemudian kita lihat pula NCD. NCD dia 25%. 25% ni kita ambil daripada RM1,839.50. Jadi NCD dia adalah RM459.88. 25% darab dengan 1839.50. Ni dia. Ataupun 25% kita ambil 0.25 darab dengan ini awak akan dapat RM459.88. Jadi yang atas ni kena tolak dengan yang bawah. Jadi premium kasar adalah C tolak D. Mana 1839.50 tolak 459.88. Jadi premium untuk komprehensif, polisi komprehensif Encik Ramli kena bayar RM1,379.62 untuk setahun. Jadi inilah insurans yang perlu dibayar oleh Encik Ramli. Sekiranya Encik Ramli ambil polisi komprehensif. Okey, kita lihat bagaimana sekiranya Encik Ramli ambil polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian. Okey, kita lihat bagaimana nak kira. Okey, kalau polisi ni dia, polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian, dia ambil kira 75% daripada premium asas polisi komprehensif. Okey, kita lihat. Premium asas, 75% darab dengan 1839.50 yang tadi. Yang kita kira premium asas untuk komprehensif tadi. Darab dengan 75%, awak akan dapat RM1,379.63. Maknanya, dia cuma ambil 75% daripada premium asas komprehensif. Mula kita kira komprehensif, iaitu darab dengan 75%, dapatlah ini. Tolak dengan 25% NCD, awak akan dapat RM1,034.72. Lebih murah berbanding dengan polisi komprehensif. Tapi ingat lagi, jadual yang waktu video sebelum ni saya dah terangkan. Kalau polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian, dia tak cover semua. Ada satu bahagian yang dia tak cover. Kalau komprehensif, dia akan cover untuk keseluruhan. Okey. Seterusnya kita lihat bagaimana sekiranya Encik Ramli membeli polisi untuk pihak ketiga sahaja. Okey, bagi polisi pihak ketiga, bagaimana pengiraannya. Kita lihat semula, kalau pihak ketiga bagaimana? Pihak ketiga hanya bergantung pada kapasiti enjin kenderaan. Maknanya dia terus lihat pada jadual tarif. Kita lihat pada jadual tarif. Kat jadual tarif yang dikeluarkan, dia ada tadi komprehensif kan. Okey, bila dekat sebelah dia polisi pihak ketiga. Polisi pihak ketiga ada RM135. Ini pihak ketiga. Jadi kita hanya ambil RM135. Nanti kita rujuk pada jadual. Lepas tu tolak dengan NCD dia 25%. Maknanya untuk polisi pihak ketiga ialah RM101.25 sahaja. Ini untuk polisi pihak ketiga. Jadi inilah lebih kurang contoh bagaimana mengira insurans premium untuk insurans motor. Dan tiga contoh, kalau komprehensif bagaimana, kemudian bagaimana pihak ketiga, kebakaran dan juga kecurian, kebakaran dan kecurian, juga polisi pihak ketiga. Tiga jenis polisi. Okey,
namun begitu, ini penting, namun begitu, premium yang dibayar mungkin berlainan dengan nilai premium sebenar. Okay, jangan, yang kita belajar ni secara asas dia. Jadi kalau pergi betul-betul beli kereta, pergi lihat ejen insurans sebagainya, dia tak sama dengan kiraan kita ni. Kerana apa? Dia tertakluk kepada syarikat insurans. Kerana terdapat cas tambahan yang perlu dibayar oleh pemilik polisi. Yang ini kita lah yang beli insurans. Seperti commission agent. Lepas tu cukai perkhidmatan, duty stamp dan sebagainya. Jadi pengiraan yang kita buat ni adalah secara asas, secara kasar dia sahaja. Bukanlah ini kiraan yang tepat. Ini secara kasar dia sahaja. Okey, itu untuk video kali ini. Dan kita dah belajar tentang pengiraan insurans. 2 jenis insurans saja awak kena belajar. Untuk pengiraan premium. Premium untuk insurans hayat dan juga premium untuk insurans motor. Okay, video seterusnya selepas ini kita akan kita akan buat penyelesaian masalah. Bagaimana apa yang dikatakan ini juga penting ya. Apa yang dikatakan tentang deductible dan juga core insurance. Deductible dan core insurance akan diterangkan dalam video seterusnya. Jadi jangan lupa sekiranya anda belum subscribe, sila subscribe dan share kepada yang lain semoga anda tidak ketinggalan pada video-video yang seterusnya. Sekian, terima kasih.